Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Haryanti Ajimatusen. Berita-berita utama malam ini. (1,772) kes baharu COVID-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam. UTB yakin akan pentingnya mendedahkan para graduan kepada masyarakat dan menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka mencapai keseimbangan pengalaman bekerja. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah pada kadar purata kira-kira 1,730 kes setiap hari. Sebanyak 68,893 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth di mana 17.5% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa sidang media normal baharu COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan pada hari ini satu kes berada dalam kategori 5 manakala 15 kes berada dalam kategori 4. Seperti mana dalam masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa 1 minggu kebelakangan telah dikategorikan dalam kategori 1 atau 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 17 Julai 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut. 74% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 5% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 78% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin, manakala 51.8% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Sebanyak 1,772 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 1,762 kes hasil ujian ART dan 10 kes adalah hasil dari 334 ujian makmal RT-PCR. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian ART sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dikendalikan oleh Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan PPMK, Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Juga mengadakan majlis yang sama Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dikendalikan oleh bahagian hasil kementerian berkenaan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dengan kerjasama pegawai-pegawai masjid kawasan Zon 4 daerah Brunei dan Muara semalam juga mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama yang mengetuai bacaan surah Al-Fatihah. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei.
Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 akan diadakan pada Khamis ini 21 Julai. Majlis berkenaan akan berlangsung di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Bagi memastikan kelancaran perjalanan Majlis Ramah Mesra itu, pagi tadi diadakan raptai penuh di Padang Bandaran berkenaan. Hadir menyaksikan raptai yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Segmen pertama adalah merupakan pembuka tirai persembahan. Segmen kedua adalah merupakan satu persembahan yang gerak laku yang mengekspresikan produk daripada daerah Belait. Manakala segmen ketiga adalah grand finale. Sementara itu, rakyat dan penduduk serta orang ramai yang akan hadir ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Belait pada Khamis ini 21 Julai dikehendaki untuk mematuhi Standard Operating Procedures SOP. Kesemua individu dikehendaki melakukan ujian ART sebelum hadir ke Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait dan memuatnai keputusan ART ke aplikasi BruHealth atau menggambar keputusan ART dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Hanya individu yang mempunyai keputusan negatif sahaja dibenarkan masuk. Dimestikan sentiasa memakai sungkem muka, digalakan mensanitasi tangan, tidak bersalaman, sentiasa melaksanakan pencarakan fizikal dan individu yang mengalami demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan tidak dibenarkan hadir ke majlis tersebut. Penggunaan data perlu dititik beratkan oleh semua tenaga pengajar dalam menilai dan memantau jurang pembelajaran pelajar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Universiti Teknologi Brunei UTB yakin akan pentingnya mendedahkan para graduan kepada masyarakat sejak awal pengajian mereka. Menurut Naib Chancellor UTB, semua majikan mencari pelajar dan graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran, kualiti peribadi dan pengalaman yang akan membantu mereka menjadi lebih produktif di tempat kerja. Ketika berucap mengalu-alukan 700 pelajar bagi Minggu Orientasi UTB pengambilan tahun 2022-2023 pagi tadi, Naib Chancellor UTB berkata pelbagai aktiviti disediakan kepada para pelajar bagi membantu mereka mencapai keseimbangan pengalaman bekerja. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haji Zora binti Haji Sulaiman menjelaskan visi UTB bagi tahun 2019 hingga 2023, A Global University Impacting Society. UTB katanya menggalakkan para pelajar menetapkan matlamat peribadi dan berharap mereka sentiasa mendambakan pengetahuan proaktif dalam akademik. Program Experience Plus akan menjadi pendedahan pertama kepada majikan sebagai peluang untuk menunjukkan kemahiran pelajar. Minggu Orientasi UTB bermula hari ini hingga 23 Julai 2022. Minggu Orientasi selama seminggu itu diisikan beberapa aktiviti antaranya taklimat dan kaunseling motivasi. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna UTB. Penilaian semasa pembelajaran dan penggunaan data penting bagi merancang dan melaksanakan strategi dan program pemulihan pembelajaran berkesan untuk para pelajar.
Menurut Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, penilaian semasa pembelajaran diharap dapat dilaksanakan secara berterusan dan penggunaan data perlu dititikberatkan oleh semua tenaga pengajar dalam menilai dan memantau jurang pembelajaran pelajar khususnya semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman berucap demikian pada sesi dialog Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Pendidikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah sempena Konvensyen Pemimpin Sekolah kali keempat tahun 2022 pagi tadi. Sesi dialog diisikan dengan pembentangan dan bengkel School-Based Assessment. Tahun ini, sesi dialog membawa tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti dan fokus kepada penilaian sebagai subtema. Sesi dialog yang dikendalikan oleh Jabatan Pengurusan Pendidik sebagai kesinambungan dari Majlis Konvensyen Pemimpin Sekolah pada bulan Februari lalu. Pentas perayaan yang diadakan di seluruh negara menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara, pentas perayaan diserikan dengan drama pentas. Hadir Awang Haji Muhammad Abdul bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah bahagian kebudayaan dan kesenian, dan Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah radio televisyen Brunei. Majlis anjuran lakap Lagor Entertainment itu dimeriahkan dengan persembahan lagu-lagu medley nostalgia era 60-an yang didendangkan oleh penggiat seni dari lakap Lagor Entertainment. Juga diadakan persembahan puisi. Kita ni kaya. Hari ini banyak harta yang kita dapat. Ada emas, intan. Sementara di daerah Belait, masyarakat Tionghoa juga memeriahkan pentas perayaan dengan pelbagai persembahan yang dikendalikan oleh Sekolah Chonghua. Hadir Awang Muhammad Abdul Hadi bin Haji Muhammad Syarifuddin, pemangku penolong pegawai daerah Belait. Pentas perayaan di Tudung Saji Kuala Belait diteruskan lagi malam ini dengan pertandingan azan dan doanya dari sekolah-sekolah rendah daerah Belait. Persembahan malam rentak muzik dan lagu anjuran Majlis Perundingan Kampung Kudang juga memeriahkan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pinggiran Muda Mahkota Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Pentas perayaan diteruskan lagi malam ini dengan penterama anjuran Jabatan Penerangan. Dan di daerah Temburong pula, persembahan pentas diisikan dengan malam bercorak keagamaan yang dikendalikan oleh pejabat unit dakwah daerah berkenaan. Juga diadakan peraduan menghafal bacaan-bacaan dalam sembahyang dan surah-surah pendek bagi mualaf daerah Temburong. Kekuatan sesebuah bangsa dan negara bukan hanya bergantung kepada harta benda semata-mata, namun ia bergantung kepada tenaga manusia termasuklah golongan belia. Penampilan para belia dalam menyumbangkan khidmat bakti mereka adalah sangat disenangi berdasarkan sifat-sifat mereka yang aktif, cergas dan penuh bertenaga untuk memberikan sebarang pertolongan. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76, Berita Perdana malam ini membawakan laporan mengenai penglibatan belia dalam sama-sama berbasah berkaring mencurah khidmat bakti kepada masyarakat dan negara. Laporannya bersama Nadira Haji Umar. Saban tahun, keaktifan para belia dilihat semakin menyerlah dalam pelbagai bidang yang diceburi sehingga mampu mencapai prestasi kejayaan dan menjadi sumber inspirasi serta penyemai semangat kepada anak bangsa tanah air kita. Pengiktirafan belia dengan pelbagai jolokan nama seperti Belia Harapan Bangsa, Belia Wira Bangsa atau Belia Pelita Zaman merupakan pengiktirafan terhadap kaum belia selaku golongan penggerak dan pendukung pembangunan yang berpotensi untuk membawa negara melangkah lebih ke hadapan. Belia Harapan Bangsa, Belia Pelita Zaman, Belia Wira Bangsa.
satu pengiktirafan yang perlu dijaga dan dipelihara oleh para belia untuk membuktikannya keluhuran kewawasanan kreatif dan berilmu seseorang belia tersebut. Kita ni harus bersifat terbuka. Jangan terlampau mengharapkan pada kerajaan, lebih penting kepada bagaimana cara kita ni berbakti kepada negara. Pasal negara sudah banyak memberi kemudahan kepada kita ni. Islam amat mementingkan masa dan usia. Oleh itu, para belia seharusnya menghargai dan menggunakan usia dan masa muda dengan sebaik-baiknya kerana di usia muda adalah masa dan peluang yang terbaik untuk membina jati diri dan menghias pribadi dengan akhlak mulia. Dalam merealisasikan jolokan nama seperti Belia Harapan Bangsa, Belia Wira Bangsa atau Belia Pelita Zaman, hubungan bersama golongan warga emas juga perlu dititik beratkan kerana mereka merupakan golongan yang penuh dengan pengalaman hidup sebagai belia. Kenapa hubungan belia dan warga emas penting? Sebab dari belialah maka mereka akan menjadi beliau. Tapi perlu diingat, beliau pernah menjadi belia yang penuh dengan kematangan, penuh dengan pengalaman hidup dan lain-lain. Manakala belia belum pernah menjadi beliau. Oleh itu, tiada yang benar-benar mengetahui arti ihwal belia selain daripada mereka yang pernah melimpasinya. Sebagai pewaris masa depan, para belia berwawasan sangat diperlukan bagi memastikan negara yang tercinta ini terus menikmati kemajuan dan kemakmuran. Kepada para belia, marilah bersama-sama menjadi belia cemerlang dan berkualiti demi negara tercinta. Nadira Haji Umar untuk Berita RTV. Penglibatan belia dalam sektor pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih pesat dan berdaya tahan. Kami berpindah di ladang padi Kampung Wasan dan di sana kami diberi 2 hektar tanah untuk dikerjakan secara persendirian. Pengalaman semasa saya berpadi ini, saya pernah dibawa ke negeri China untuk menghadiri kursus padi hybrid selama 3 bulan. Dan di sana kami mempelajari teknologi dan cara bertanam padi hybrid dengan betul. Dan di sana juga kami mempelajari cara-cara macam mana menjadikan padi hybrid tersebut. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya kepada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kerana memberi saya peluang untuk mengusahakan tanaman padi ini. Saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun sebagai pengurus ladang. Minat saya dalam bidang pertanian awal-awalnya bermula sebagai hobi, bercucuk tanam di rumah. Dan pada tahun 2016 saya menyambung pengajian tinggi di United Kingdom dalam bidang pertanian. Setelah saya menamatkan pengajian, saya pun balik ke tanah air untuk mencari peluang dalam bidang pertanian dan pada tahun 2020 saya ditawarkan jawatan sebagai pengurus ladang di syarikat Eco Agro Farm. Alhamdulillah, pada tahun lepas kami dianugerahkan tapak tambahan seluas 50 ekar dari Kerajaan Kebawah Duli dan kami akan mengusahakan tanah itu untuk memperkembangkan hasil tanaman buah tropikal. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada kami para petani di negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Kepeteraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang ke-76 tahun. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kepeteraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan petang tadi mengungkayahkan bengkel pantun Melayu Brunei. Ia antara pengisian bagi menggemakan lagi kegiatan Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022.
Bengkel dirasmikan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam ucapannya, Awang Suib menjelaskan pengupayaan pelestarian budaya Melayu Brunei terus dikukuhkan dengan melaksanakan pelbagai projek penyelidikan, kegiatan dan pendokumentasian. Salah satu upaya tersebut jelasnya ialah mengadakan kegiatan pantun sebagai khazanah bangsa. Bengkel 3 hari itu disertai 34 orang terdiri daripada belia dan pelajar-pelajar serta mahasiswa-mahasiswa institusi pengajian tinggi. Bagi memudah cara keseragaman piawaian halal terutama di serantau ASEAN serta memenuhi permintaan yang meningkat bagi produk dan perkhidmatan halal yang kredibel dan terjamin, pagi tadi diadakan mesyuarat kumpulan kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-18. Mesyuarat secara maya itu diwakili oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah dan dipengerusikan oleh Indonesia. Antara yang dibincangkan perkembangan pelaksanaan plan-plan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal yang memfokuskan antaranya mengenai garis panduan makanan halal bagi negara ASEAN, cadangan bagi mewujudkan skim pensijilan dan akreditasi halal bagi negara ASEAN, pendaftaran dan kompilasi aditif makanan halal dan laman sesawang makanan halal ASEAN. Sukan. Pasukan Yes Nation dan Persatuan Fujoshi masing-masing menempa slot ke separuh akhir bola keranjang Piala UC 1000. Perlawanan suku akhir berlangsung semalam di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong. Pada aksi perlawanan pertama, Yes Nation mendahului Tropang FBC dengan 18-13 mata. Masuk suku kedua, Yes terus mendahului 35-27 meskipun pada suku ketiga, Tropang sedikit memberikan tentangan. Namun penguasaan Yes berterusan sehingga ke suku terakhir dengan kiraan 79 berbalas 61. Dalam satu lagi perlawanan, Persatuan Fujoshi menang ke atas Nuktek. Pada suku pertama, Fujoshi mendahului 19-15, masuk suku kedua, Fujo beraksi cemerlang dengan meninggalkan jauh lawan mereka 46-17. Suku ketiga pula berkesudahan, Fujoshi mencatat kiraan 88 berbalas 67.